Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, pendengar yang dikasihi sekalian. Jangan merajuk lama sangat. Berita sepenuhnya, pemimpin Pakatan Nasional PN yang tidak terpilih menjadi calon gabungan parti itu bagi menghadapi PRU 15 dinasihatkan supaya pun tidak merajuk lama sangat. Timbalan Pengurusi PN, Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai berkata, mereka perlu memberi bantuan jentera parti memenangkan PN sekaligus menumbangkan lawan iaitu Barisan Nasional dan PH. Beliau yang juga gerakan berkata mereka juga tidak terpilih, bukan tidak layak, sebaliknya tidak sesuai dengan agenda yang dibawa PN sekarang bagi menempuhi PRU 15. Pemimpin yang tidak terpilih pada PRU 15 ini tidak bermaksud kamu tidak bagus, tidak layak tetapi kurang sesuai untuk strategi PN yang menunjukkan keperamajaan dan banyak faktor lagi yang dipertimbangkan semasa nak pilih calon. Mereka ini penting dan ada yang tidak terpilih memang kecewa, sedih dan marah. Kita menasihatkan jika mereka boleh sedih tetapi satu hari saja kena balik bantu PN. Calon kita tidak boleh menang jika tak ada jentera. Oleh itu saya minta 14 hari kita berkempen. Jagalah keselamatan, kesihatan, minum banyak air dan pastikan PN boleh menang. Ini bergantung kepada jentera kita sayangi, katanya ketika berucap di Majelis Pengumuman Calon PRU 15 PN malam ini. Yang turut hadir pengurus CPN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu dan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang mewakili Presiden PAS dan Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Bekas pengarah SPRM calon PH di Parlimen Sikh. Berita sepenuhnya, Sungai Petani.
Bekas pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, Wilayah Persekutuan Dato' Latifah Muhammad Yatim diumumkan sebagai calon Pakatan Harapan bagi Parlimen SIK. Beliau antara 14 calon yang diumumkan pada Majlis Pengisytiharan Calon PH Kedah yang diadakan di Bandar Laguna Merbok di sini malam tadi. Latifah yang berasal dari Jernih berkata, beliau membesar dengan melihat kesusahan penduduk SIK yang kebanyakannya hanya bekerja sebagai penoreh getah. Saya berasal dari keluarga susah. Ayah hanya bekerja sebagai peniaga pasar malam bagi menyara dan membesarkan kami 15 adik-beradik. Sehingga hari ini, saya masih lagi sedih melihat nasib penduduk SIK. Andai diberi peluang, saya ingin membantu mengubah nasib rakyat yang rata-ratanya masih dibelenggu kemiskinan, katanya. Turut diumumkan sebagai calon adalah timbalan pengurusi DAP Kedah, Zul Hazmi Sharif yang bakal bertanding di Parlimen Jerai. Walau bagaimanapun tiada nama calon PH diumumkan bagi Parlimen Langkawi yang setakat ini menyaksikan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan akan mempertahankan kerusi berkenaan. Pengurusi PH Kedah Datuk Mahfuz Omar berkata, pihaknya berpuas hati dengan senarai yang diumumkan termasuk membabitkan calon muda yang pertama kali bertanding. Satu sahaja kerusi tidak diumumkan lagi iaitu calon PH di Parlimen Langkawi. Saya jangka kita akan mengumumkannya dalam tempoh sehari dua lagi. Kita percaya kehadiran ramai calon muka baharu dan anak muda serta bekas pegawai kanan kerajaan mampu memberi keyakinan. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pemenjaraan Najib cerahkan peluang Barisan Nasional. Berita sepenuhnya yang dipetik daripada Sinar Harian. Suhu politik negara kian memanas walaupun tempo berkempen belum pun mula secara rasmi. Mana tidaknya hampir semua parti yang dijangka akan turut serta dalam PRU15 telah memulakan program-program untuk bertemu rakyat di segenap pelosok negara. Seiring dengan arus kemodenan hari ini juga, media sosial turut dijadikan sebagai salah satu medium utama untuk kesemua parti politik berkempen dengan kreativiti masing-masing. Namun teka-teki siapakah yang akan berjaya menakluki Putrajaya pasca PRU15 terus menjadi debaran buat semua pihak. Adakah Pakatan Harapan mampu mengekalkan kejayaan PRU14 yang lalu? Atau Barisan Nasional kembali menjuarai hati pengundi seperti mana sebelum tsunami politik pada 2018. Kalau disingkap jangkaan pemerhati dan penganalisis politik, rata-rata menjangkakan tidak akan ada mana-mana gabungan yang berjaya mendominasi keputusan pilihan raya umum kali ini. Bahkan bekas timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam sebelum ini juga pernah menyatakan pandangan bahawa tiada satu gabungan parti pun dilihat benar-benar yakin dalam menghadapi PRU15. Ini susulan arus semasa politik negara dengan hitam putih ceritanya yang sedikit sebanyak menyukarkan pembaca parti mana yang akan memenangi PRU14. Tambahan pula kecelaruan arena politik negara sepanjang tempo sepenggal yang belum matang sepenuhnya ini dilihat menambah kekeliruan rakyat dalam memperoleh penilaian kepada setiap parti dan calon yang ada. Tidak dapat dinafikan gelombang tsunami politik yang melanda sekitar 2018 memberi impak nyata dan 4 tahun 5 bulan kebelakangan ini. Isu penyelewengan salah guna kuasa serta masalah integriti turut berjaya dicungkil sehingga jadikan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai bekas Perdana Menteri pertama yang dipenjarakan. Keputusan yang turut dijatuhkan 5 panel hakim dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos lalu terhadap bekas Perdana Ahli Parlimen Pekan itu juga sekaligus menjadi titik hitam dan perit dalam sejarah. Pun begitu, penganalisis politik Dr. Muhammad Takwif Takyub berpandangan BN mampu bangkit daripada kekalahan PRU14 lalu memandangkan figura utama yang merupakan faktor penting parti itu ditolak pada 2018 telah pun tumbang ditelan undang-undang. Apabila Najib tumbang dan dipenjarakan, tsunami politik itu redah, katanya.
Tambahannya lagi, tugas pengundi untuk menumbangkan Najib dan beberapa pemimpin negara PRU 14 yang lalu telah tamat, maka rakyat hari ini perlu kembali kepada keamanan politik untuk membentuk kerajaan yang stabil. Apapun tidak mustahil sebenarnya untuk BN kembali bangkit pada PRU